Kenapa Kak Elly macam ni? Ada sebabnya. Tapi sebelum itu, Kak Elly nak ucapkan selamat datang ke Cergas SK bersama Kak Elly Arifin di sini. Hari ini kita akan lakukan aktiviti senaman dan regangan di dinding. Sebelum itu, kita berkenalan dulu dengan guru kita. Jom kita saksikan profil guru. Okey, itulah dia. Cikgu kita ni bukan calang-calang ni. Cikgu Suhaimi, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan lakukan senaman dan regangan di dinding. Ya. Cikgu boleh kongsikan sedikit tentang senaman ni? Okey, hari ini kita akan melakukan senaman regangan. Regangan ni adalah fungsi dia untuk kita sebagai untuk menambahkan ataupun meningkatkan kita punya flexibility badan. Dan juga aktiviti-aktiviti ni pun tak perlu maksudnya tak perlu kos. Maksudnya murid-murid hanya melakukan aktiviti sendiri di rumah. Diri sendiri je dah bersedia dah. Menggunakan berat badan sendiri saja. Tak perlukan peralatan-peralatan yang banyak. Jadi sebenarnya tak ada peralatan pun tak ada kita peralatan. gunakan. Baik, kalau nak lakukan senaman ni pastinya kena pentingkan aspek keselamatan, cikgu ya. Jadi apa yang murid-murid perlu tahu tentang aspek keselamatan sebelum melakukan senaman dan regangan ni? Okey, aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan adalah cara kita melakukan aktiviti tersebutlah. Okey. Dan kalau boleh dapatkan bantuan daripada ibu bapa untuk memastikan kita buat aktiviti itu betul dan juga pakaian yang sesuai kita pakai untuk melakukan aktiviti. Baik, maksudnya kalau dekat rumah tak pakai kasut pun boleh ke cikgu? Boleh juga. Boleh jugalah. Maksudnya benda ni kita buat dekat atas tilam atau katil sendiri pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting ada dinding. Baiklah. Mudah sangat cikgu kan. Baiklah. Okey, kita nak lakukan senaman dan regangan di dinding ni sekarang ni. Cikgu dah bersedia? Ya. Mari kita lakukan. Baik, sekarang ini kita akan lakukan senaman duduk dan baring. Senaman dan regangan duduk dan baring. Baik, cikgu mungkin boleh tunjukkan bagaimana cara kita nak lakukan senaman dan regangan yang pertama ni. Okey, yang pertama kita akan buat regangan hamstring. Baik. Jadi untuk aktiviti ni kita perlu duduk rapat serapat mungkin di dinding. Kita baring dan kita letakkan kita punya tumit di dinding lah. Kita rapat, punggung kita rapat ke dinding, kaki kita dalam keadaan rapat. Dan tangan kita depakan. Baik, jadi saya akan buat dengan kiraan 30 saat. Bermula dari sekarang. Okey, untuk aktiviti ni kita tekan sedikit kita punya tumit ke dinding untuk dapatkan kesan yang lebih baik pada otot hamstring kita. Kita akan buat dalam 30 saat untuk mendapatkan kesan yang lebih baiklah. Okey, lagi 15 saat cikgu. Kalau kurang daripada itu, kalau katakan kurang daripada 15 saat, kesan dia tu mungkin tak dapat. Okey, 3, 2, 1. Baik, tamat. 30 baik. Saat. Jadi giliran saya pula. Kak Elly akan lakukan regangan ini bersama-sama. Dan murid-murid di rumah boleh lakukan bersama-sama dengan Kak Elly. Cari dinding. Yang ada, jangan ada yang frame pula kan. Kata langgar, frame mak marah pula. Okey, cikgu boleh buat kiraan? Baik. Okey, bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ya? Rapat ke dinding, kaki naikkan. Okey. Tangan, depakan tangan. Depakan tangan untuk dapat lebih stabil lah. Okey, mula. Okey, kita mula dari sekarang. Tumit tu kita tekan tumit tekan ke dinding lah. Baik. Dapat kesan pada kita punya otot hamstring. Dapat rasa cikgu kat bawah ni? Apa tujuan kita depakan tangan ni cikgu? Untuk dapat lebih kestabilan sebenarnya. Okey, baik. Okey, 15 saat telah berlalu. Oh, sini rasa cikgu ya. Jadi tumit kena tekan lah ni. Ya, betul. Kalau kita tak tekan, mungkin dia punya kesan dia kurang lah. Kurang sikit lah impak dia. Okey. 30 saat tamat. Wow. Betul-betul regang rasa cikgu.
Okey, harapnya murid-murid di rumah dapat ikut bagaimana Kak Eli dan juga Cikgu Suhaimi lakukan regangan ini. Okey, seterusnya Cikgu, kita ada regangan yang kedua. Okey, yang kedua kita akan duduk dan kita akan sentuh kita punya hujung kaki. Hujung kaki sama juga macam tadi. Sama dalam keadaan yang sama juga, dalam keadaan kita baring dan kaki kat tadi, tapi kita buat yang lebih sikitlah. Okey, Cikgu boleh tunjuk, saya boleh pegangkan stopwatch Cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Oh, ini kena rapat juga. Sama. Tapi untuk yang ni kita boleh bagi ruang sedikit kepada sini. Jarak dia lah. Jarak dia. Antara badan kita dengan dinding lah. Ya, betul. Okey. Ini berapa lama Cikgu? 30 saat 30 juga? 30 saat. Okey, saya mulakan dari sekarang. Okey, kita cuba bangun dan baring. Kita sentuh lutut kita. Oh, mencabar ni Cikgu. Kalau saya tak dapat sentuh ni, mungkin saya punya flexibility saya kurang lah. Ataupun mungkin lemak-lemak di perut telah mengganggu untuk saya buat aktiviti ni. Tak biasa Cikgu, kalau kat rumah kita fleksibel, tapi bila dekat studio kita jadi macam terus keras, tak boleh nak fleksibel kan. Okey, 2 1 tamat. Wah, Cikgu okey tak tu? Okey. Baik, Kak Eli juga akan lakukan aktiviti dan juga senaman yang sama. Okey, silakan Cikgu. Baik. So, tadi Cikgu bagi tahu duduk, bagi ada ruang antara badan dan juga dinding. Letakkan kaki. Okey, di sini ya. Okay, kita mula dari selesakan diri. Selesa. Okey, kita mula dari sekarang. Cuba bangun dan 2 sentuh. 3 4 5 Buat 6 dalam 30 saat. 7. Tak apa, untuk aktiviti ni boleh murid-murid di rumah boleh buat dalam keadaan yang relax, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Ikut masing-masing punya kemampuan diri. Kalau tak boleh laju macam Eli, kita buat yang perlahan lah. Okey, 5 4 3 2 1. Wow. Betul-betul mencabar ni. Okey, apa yang saya dapat rasakan Cikgu lepas buat regangan ini adalah bahagian perut. Ya, betul. Dan juga belakang kaki, belakang peha kita. Hamstring. Itu otot-otot yang terlibatlah untuk aktiviti yang kita buat tadi. Okey Cikgu, jadi apa yang murid-murid boleh belajar daripada regangan ini? Okey, untuk regangan ni murid-murid seperti yang saya cakap tadi, dia membantu untuk meningkatkan kita punya flexibility dan julat pergerakan kita. Jadi bila julat pergerakan kita besar, kita mudah untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang sukanlah terutamanya. Baik. Okey, itu dia. Ketiga-tiga senaman dan regangan duduk dan baring yang telah kita lakukan. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Cergas SK. Jangan ke mana-mana. Baiklah murid-murid, untuk tip kecergasan pada hari ini, cikgu nak beri panduan bagaimana kita boleh mengekalkan kita punya kecergasan. Okey, yang pertama, senaman, murid-murid perlulah buat senaman dengan lebih kerap dan konsisten. Jangan jadi macam peribahasa mengatakan hangat-hangat tai ayam. Panas dia sekejap, lepas tu dah sejuk. Kita tak boleh buat macam tu. Kita perlu buat secara konsisten. Yang kedua, murid-murid jangan skip ataupun jangan tak makan sarapan. Maksudnya perlu ambil sarapan setiap kali sebelum pergi sekolah, perlu ambil sarapan untuk mengekalkan ataupun untuk mendapatkan tenaga yang mencukupi. Okey, yang seterusnya adalah dari segi pemakanan. Makan tengah hari dan makan malam. Murid-murid kalau boleh perlulah mengamalkan diet suku-suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Suku-suku separuh adalah suku bahagian adalah karbohidrat, suku bahagian adalah protein dan separuh adalah dari sumber sayur-sayuran. Jadi kalau katakan satu pinggan tu suku bahagian adalah nasi, suku bahagian lagi adalah lauk sama ada ikan ataupun ayam, dan separuh daripada hidangan kita perlulah kita ambil daripada sumber buah-buahan dan sayur-sayuran. Kembali di Cergas SK bersama Kak Eli dan juga Cikgu Suhaimi. Baik, sekarang ini kita akan lakukan
senaman yang lebih menyeronokkan? Mungkin Cikgu Saimi boleh kongsikan kepada murid-murid di rumah. Okey, baiklah. Untuk aktiviti seterusnya kita akan buat regangan dalam keadaan kita berdiri. Tapi kita masih lagi menggunakan dinding. Dinding kita ni adalah sebagai bantuan kita lah. Bantuan untuk kita lakukan aktiviti, dan sebenarnya kita gunakan dinding ni kita nak mengurangkan impak pada kita punya anggota sendi-sendi kita. Bila kita buat dinding, dia membantu untuk kita bahagikan berat badan kita. Okey, baik. Jadi cikgu boleh tunjukkan bagaimana caranya untuk lakukan senaman pertama ni? Okeylah, untuk senaman pertama, baik. Kita akan buat senaman pada otot dada. Kita akan buat regangan. Okey, kita dalam keadaan kita berdiri, tangan kita ke belakang. Paling belakang lah tu, cikgu. Paling belakang kita boleh sentuh, lepas tu kita pusing, kita twistkan. Berapa lama, cikgu? Dalam kiraan 15. Okey. Mula sekarang. Bila kita buat ni, kita akan rasa pada bahagian kita punya dada lah, chest. Otot di sinilah. Okey. Dapat rasa tertarik cikgu? Rasa tarik. Dan juga pada kita punya bicep pun ada juga. Baik. Okey. Seterusnya cikgu dah tamat 15 saat. Ke sebelah kanan. Kita guna sebelah kanan. Boleh sini? Boleh saya berdiri sini? Boleh cikgu. Silakan. Okey. Untuk sebelah kanan, kita buat benda yang sama. Kita buat kiri dan kanan. Jadi tekanan dia kita kena tolak lagi cikgu. Ya, kita kena tolak. Tangan kita ni, telapak tangan kita ni kita tekan ke dinding lah. 2, 1. Tamat. 30 saat kiri dan kanan. Baik. Giliran saya pula cikgu. Okey, baik. Kita tengok. Jadi saya mulakan dengan tangan kiri dululah ya. Okey. Jadi macam ni, jauh sikit je jarak dia. Jarak lebih kurang. Sinilah. Okey. So kena tolak. Okey, sedia. Mula. Sekarang. Terasa. Terasa dekat sini. Tapak tangan, kita boleh tekan sikit lagi untuk dapat kesan yang lebih lah. Ini bagus ni cikgu kalau lenguh-lenguh ni. Kan? Itu. Okey, berhenti, tamat. 15 saat. Jadi tadi belah kiri, sekarang belah kanan. Tukar sebelah kanan. Baik. Kanan, tukar sini. Okey, sedia. 15 saat. Jadi, sekarang. Jadi kena tapak tangan ni kena tekan. Ke dinding supaya dapat rasa dekat sini. Sekarang ni Kak Eli rasa dekat sini. Dekat otot antara bahu tamat ni. 15 saat. Baik. Apa yang itu adalah Eli rasa? Saya dapat rasa regangan dekat antara bahu dengan badan ni, dengan dada ni. Macam tertarik lah dengan dekat sini. Betul cikgu? Betul. Baik. Okey, murid-murid jangan lupa lakukan aktiviti ini di rumah yang paling mudah sekali. Jadi seterusnya cikgu, senaman yang kedua? Kita akan buat tekan tubi. Tekan tubi. Selalu kita buat tekan tubi dekat lantai bawah. Tapi hari ini kita akan buat di dinding. Di dinding. Okay. Silakan cikgu. Untuk di dinding, tekan tubi di dinding ni kita akan buat seperti biasa, seperti kita tekan tubi yang biasa di lantai. Tapi untuk yang jarak dia, kita ambil kalau boleh, kita tengok tangan kita. Kita luruskan tangan kita. Kita dah dapat. Lepas tu kita ke bawahkan sikit. Jadi kita buka tangan kita seluas bahu. Okey, kita tekan. Paras bahu. Seluas bahu lah. Buka seluas bahu. 30 saat. Selama 30 saat. Okey, mula. Okey, kita buat tekan tubi. Dan tekan tubi ni kita boleh pelbagaikan variasi untuk dapatkan kesan ataupun dia punya tahap kesukaran yang lebih lah. Contoh kita tepuk. Tepuk depan, kita tepuk belakang. Jadi apa beza dia kalau kita macam tekan tubi di lantai cikgu? Kalau di lantai, berat badan kita akan fokus pada semuanya dekat kita punya anggota ni lah, atas ni. Tapi bila di dinding, dia akan lebih ke bahagian bawah. Jadi kita kurang tekanan pada kita punya badan atas ni, dia jadi kurang. Jadi untuk mudahlah untuk mereka ataupun murid-murid yang obesiti ataupun lebih berat badan, mereka mampu untuk melakukan tekan tubi. Kalau tekan tubi bawah mungkin mereka tak mampu, tapi untuk di dinding mereka insya-Allah mampu. Mudah sikit. Giliran saya pula cikgu. Okey, baik. Saya buat di sini ya. Jarak dia okey ni cikgu? Jarak okey. Okey Kita nak depan lagi. Macam ni lah. Okey. Cuba luruskan tangan.
Okey. Itu ke bawah sikit. Bawah bahu. Okey. Saya mula dari sekarang. 30 saat. Okey, cuba Eli buat pelbagai variasi tepuk. Mungkin boleh laju sedikit. Buat dengan laju. Ikut kemampuan. Yang penting ikut kemampuan masing-masing. Jangan terlalu memaksa. Okey. Kita takut berlaku kecederaan bila kita terlalu memaksa untuk melakukan senaman. Dah berapa saat dah cikgu? 25 saat, lagi 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, baik. berjaya. Itu dia. Mudah sangat tapi memberi impak yang sangat besar. Ya. Okey, kita ke senaman yang ketiga, cikgu. Senaman yang ketiga dan yang terakhir. Okey, senaman ni kita kita akan buat senaman, saya panggil, saya bagi nama dia angkat lutut lah. Angkat lutut angkat tinggi lutut, lah. okey. Baik. Masih menggunakan dinding. Menggunakan dinding, okey. Dalam keadaan kita berdiri. Jadi kita angkat rapat. Tinggi. Lutut kita kena tinggi. Angkat lutut tinggi. Kita menggunakan dinding ni untuk kita lebih stabil lah. Baik. Maksudnya kalau kita tak guna dinding pun boleh. Itu untuk dapatkan mungkin tahap kesukaran yang lebih lah. Baik. Ini berapa lama cikgu kita akan buat ni? 30 saat. 30 saat. Okey. Saya mulakan dari sekarang. Okay. Baik. Lutut kita angkat tinggi. Wow. Cikgu ni nampak memang dah biasa ya kalau buat senaman-senaman regangan ni. Kalau murid-murid di rumah yang sedang melakukan senaman ini, yang paling penting sekali kena orang kata berhati-hati sebab takut tersalah teknik cikgu kan. Ya, boleh mencederakan juga. Okey. 2, 1, tamat. Cikgu okey ke cikgu? Okay. Betul dia lengur. Dia bila kita buat macam tu, dia akan banyak dekat kita punya bahagian bawah badan lah. Kat kaki lah. Kat kaki, sama kaki. Giliran saya pula cikgu ya. Saya buat guna di sini ya. Baik. Cikgu boleh kirakan masa untuk saya. Okey Sedia. Tangan di bahu, paras bahu. Paras bahu. Sama juga. Okey. Mula. 1, 2. Lutut tinggi. Lutut kalau tinggi lagi. bila kita angkat tu, Allahu Akbar. dia separas kita punya pinggang kita. 15 saat. Lagi 15 saat. Lima, 4, 3, 2, 1. Wow. Saya rasa dekat sini. Walaupun nampak simple, sebenarnya kesan dia sangat besar kalau kita lakukan setiap hari ataupun kita kerap melakukan. Dia ada kesan pada tubuh badan kita. Maksudnya kalau kita nak bersenam menggunakan regangan yang cikgu telah tunjukkan ni setiap hari pun tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Baik, sangat bagus ya. Tapi untuk yang paling penting, ikut kemampuan diri. Wow, cikgu, memang betul-betul terasalah setiap otot-otot ni yang meregang bila kita lakukan senaman tadinya kan. Okey, harapnya murid-murid di rumah pun dapat praktikkan senaman dan regangan yang ditunjukkan oleh cikgu tadi. Baik, kita nak berehat seketika cikgu. Kita berehat dulu. Okey, kita kembali selepas ini di Cergas SK. Kembali di Cergas SK bersama Kylie dan juga Cikgu Suhaimi. Okey cikgu, saya rasa kali ni macam lebih mencabar sikit senaman kita cikgu kan? Yeah. Apakah senaman yang akan kita lakukan ni? Okey, untuk senaman untuk slot ni kita akan buat separa cangkung dalam keadaan kita bersandar di dinding. Kita masih menggunakan dinding juga. Wow, saya rasa risau ya sebenarnya. sebab yang kita kena sandar di dinding dan saya pasti senaman kali ini memang lebih memerlukan kekuatan kaki dan juga otot kita. Baik, mungkin cikgu boleh tunjukkan caranya macam mana kepada murid-murid? Baik. Okey, dalam keadaan kita ambil jarak sedikit. Kita bersandar. Bersandar ada jarak, lepas tu kita turun perlahan-lahan. Bagi murid yang mungkin pertama kali mencuba, kita mungkin boleh dalam keadaan yang tinggi sedikit lah. Dan untuk yang lebih mencabar, kita boleh rendahkan lagi. Rendahkan, kita bersandar dan kita tahan
selama 30 saat. Cikgu dah bersedia ke cikgu? Belum. Bangun dulu. Okey. Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Okey. Okey. Bersedia cikgu? Okey, sedia. Okey. 30 saat dari sekarang. Cikgu cuba buat bawah sikit lah. Cikgu hebat. Dah biasa dah. Tak juga. Jadi murid-murid di rumah pastikan macam biasa kita bagi tahu berhati-hati setiap kali lakukan senaman ini sebab takut tersalah teknik nanti boleh mengakibatkan kecederaan. Dah menggigil lah ni. 20 saat cikgu. 20 saat lagi. 10. Sikit lagi cikgu. 5 4 3 2 1. Kalau cikgu pun dah menggigil, apatah lagi Kak Elly. Tak apa, kita cuba. Sekarang giliran saya pula cikgu ya? Okey, baik. Jadi Kak Elly giliran akan Elly pula. sandar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki depan sikit Depan sikit. Okey. Turun perlahan. Cikgu terus tekan tak cikgu tahu? Okey, baik. Cikgu jangan biasa lama-lama tahu. Okey. Okey, sedia. Mula. Ambil jarak sikit. Pastikan lutut kita tu jangan melebihi kita punya hujung kasut kita ataupun hujung kaki kita. Itu sebagai langkah keselamatan. Baru 15 saat. Cikgu, jangan ingatkan. Kalau rasa tak tahan, cuba naik sedikit. Naik sikit. Lagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tahan cikgu. Walaupun nampak simple sebenarnya, tapi dia impak dia besar. Baik, itu baru cikgu dan juga Kak Elly. Jadi sekarang ni kita nak bagi lebih mencabar lah, kita lebih ekstrim. Kita akan lakukan pertandingan cikgu. Kita bukan buat pertandingan, kita tengok siapa yang bertahan paling lama. Tu bukan pertandingan ke tu? Bukan pertandingan lah tu? Pertandingan lah tu. Pertandingan. Baik. Saya dan Kak Elly. Kak Elly akan buat aktiviti yang tadi. Kita akan buat siapa yang paling lama bertahan. Baik. Ni tak ada masa cikgu ya? Tak ada masa. Okey. Boleh cikgu kita bagi ke saya, okey. Dari bawah. Dah bersedia? Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Elly bagi isyarat untuk mula. Saya mula ya. 1, 2, mula. Okey, kita turun. Kita tengok tahan siapa paling lama. Ini untuk menguji sebenarnya. Boleh menguji juga untuk kekuatan kita punya otot kaki. Jadi saya tak langsung dia akan tarik otot kaki kita. Jadi kalau macam kita ada kata lemak-lemak di kaki tu pun dia boleh membakar juga kan cikgu? Ya. Barulah. Aktiviti ni sebenarnya lebih kepada daya tahan otot sebenarnya. Kita nak tengok otot kita tahan tak? Boleh tahan dengan lama tak? Cepat. Cepat, menyerahkanlah cepat. Cepat. Saya takkan menyerahkanlah cikgu. Walaupun kaki saya menggigil. Dah tak tahan. Cikgu tak tahan. Saya terpaksa bangun. Akhirnya terpaksa menyerahkanlah. Cikgu sebenarnya bagi peluang kat saya kan cikgu. Gentleman cikgu ni. Baik, murid-murid boleh lakukan aktiviti ini bersama-sama dengan kawan-kawan dekat rumah pun menarik juga. Ya, betul. Mungkin boleh bersama dengan adik-beradik kita buat pertandingan sama adik-beradik. Pertandingan yang lebih sihat ni. Okey cikgu, sampai di sini sahaja aktiviti kita. Senaman kita dan regangan kita untuk aktiviti senaman dan regangan di dinding. Jadi secara keseluruhan, mungkin cikgu boleh rumuskan untuk murid-murid di rumah. Okey, baiklah. Untuk hari ini sebenarnya kita dah melakukan satu aktiviti regangan, senaman regangan di dinding. Sebenarnya untuk aktiviti ni tak semestinya dinding, tapi saya menggunakan dinding, cikgu menggunakan dinding untuk membantu mungkin murid-murid yang berisiko berat badan berlebihan dan juga obesiti untuk melakukan dengan lebih mudah. Jadi sebenarnya tiada alasan untuk tidak melakukan aktiviti senaman walaupun kita berada di rumah sendiri. Betul tu. Baik, terima kasih Cikgu Suhaimi. Sama. Dan harapnya murid-murid di rumah dapat manfaat daripada senaman kita pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi di Cergas SK akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.